Dia pun hasut. Hasut dia pun ambil. Lepas tu tak boleh bayar. Tak boleh bayar macam mana? Setan bisik lagi. Kau adjust lah kira tu. Dia bukan perasan pun siapa yang bayar, siapa yang belum bayar. Macam tu pula. Nampak? Tu dia. Berkeinginan. Lorong lain adalah kerakusan, boleh jadi menawarkan segala cara. Boleh jadi kerakusan membuat seseorang itu buta dan tuli ketika syaitan menggoda menawarkan segala cara untuk mencapai keinginannya meskipun cara itu mungkar dan keji. Macam itulah. Kan? Dia akan menyebabkan orang ni lupa. Itu sebabnya halangan kita dalam beribadah apa dia? Dua. Pertama, hawa nafsu. Tu setan tolong juga tu. Hawa nafsu tu dia push lagi, dia push tu. Hawa nafsu, dan keduanya tak yakin. Keyakinan. Isu orang nak beribadah, pertamanya hawa nafsu, yang keduanya keyakinan. Pakai baju Melayu, dah siap nak pergi sembahyang kat masjid. Abang pergi mana? Pergi masjid lah. Abang kan dah janji malam ni kita nak makan sama-sama berdua. Abang sampai hati abang kan lupa kan? Nampak? Godaan tu, hawa nafsu. Ayolah besok lagi masjid. Dia tak pergi masjid. Godaan ni bukan hanya mesti isteri, suami, anak-anak pun. Ayah kata malam ni nak pergi pasar malam. Ayolah. Besok lagi masjid. Jom kita pergi pasar malam. Tengok ayah semayang je kat rumah. Semayang kau tak jadi pergi masjid. Hawa nafsu. Nampak? Halangan dia. Jadi, nak melawan tu cara dia jihad. Perjuangan dia. Lawan benda tu. Abang kata nak makan sama. Iya, jangan risau. Abang pergi masjid sekejap je. Balik kita makanlah sama. Mak, boleh pun. Nampak tak? Dia kena kuat. Jangan kalah macam tu Abang kata nak pergi pasar malam. Kau jangan risau. Pasar malam tu takkan tutup selagi ayah kau tak sampai. Nampak? Dia cakap dengan anak dia. Senyap anak dia. Iya ke? Iya, ayah semayang sekejap. Nanti balik kita pergi. Settle. Satu lagi tak yakin. Kenapa tak yakin? Ilmu tak ada. Orang yang tak ada ilmu, kita ceritalah macam mana pun. Ya ke? Macam mana pula kau tahu macam tu? Contoh. Datang semayang. Contoh, kita datang hari ni semayang kan. Datang tadi ada orang dia semayang duha dekat situ. Lepas tu dia terus duduk kat situ. Dan dia tak bangun. Dia duduk, dia buka kitab Muka Syafatul Qulub tu, duduk kat situ. Dekat tempat dia semayang tadi, dia terus duduk situ dengan kuliah ni. Dia dapat pahala seolah-olah dia masih lagi semayang. Oh, nampak tu? Nampak tu? Lepas tu kita cerita dekat orang yang tak pernah pergi kuliah ilmu. Kita cerita dengan dia. Ya ke? Tak ada lah. Mananya kau? Siapa cakap? Samsul Rebat cakap. Kau percaya sangat cakap dia. Nampak? Orang yang tadi dia takkan yakin. Nampak tak macam tu? Macam kita lah. Okay, semayang berjemaah. Berapa kali ganda daripada semayang seorang? Tengok, semua jawab sama. Tak ada fikir dalam 20 lebih tu lah. Tak dekat dalam 20 ke 30, dan dekat-dekat 30 tapi bukan. Dia. Semuanya 27. Tahu, tetapi keyakinan tu lain dengan tahu. Tapi at least tahu, cuma tak buat. Sebab pahala tak nampak. Tapi orang yang dah rasa kelazatan dia sembahyang jemaah di masjid, dia susah nak tinggal. Tu sebabnya Allahyarham Haji Azmil Mustafa Ali Setan, ketika hayat dia berjaya buat 3 ke 4 kali dia berjaya buat sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Cuba buat. Kalau nak dapat kelazatan sembahyang jemaah, cuba kejar. Cuba buat 40 waktu berturut-turut. Berjemaah, tak tinggal satu pun. Kat rumah pun, main sembahyang jemaah. Sebab dia tak nak putus sembahyang jemaah tu. Dia pernah ceramah dekat Terengganu. JK Masjid tu letak penceramah pada malam ini Ali Setan buat itu. Lepas tu dia cakap ramailah yang datang. Lepas tu JK Masjid minta maaf dengan dia, minta maaf lah Haji, saya letak macam tu biar ramai datang tu, sebab ramai kenal yang itu. Jadi kata Azmil Mustafa apa, nak buat macam mana, panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Dia kata macam tu. Dia berseloroh macam tu. Ingat lagi. Itu ayat dia. Itu sebab kata kan. Kadang-kadang itu sebab yakin. Dua ni. Yakin ni datang majlis ilmu. Makin banyak. Macam tu rupanya. Sedekah ni macam ni. Malahan. Macam saya kata tadi kan. Kan orang yang masuk korban tu. Orang yang sama. Berulang-ulang masuk korban. Ni masuk lagi. Tahun depan masuk lagi. Tahun lepas ekor. Tahun ni masuk 2 ekor. Dia masukkan keluarga dia.
Masukkan lagi. Kadang-kadang dia masuk je letak syaratnya nama yang hidup, tapi dalam hati dia niat juga untuk arwah. Contohnya kan, dia letak je beberapa bahagian. Kadang-kadang ada satu tu, tak apalah, bagi-bagilah kat orang. Saya tak ada ni, kata. Dia masuk 2 ekor, dia datang pun tak sebab dia kena pergi Singapura. Contohnya. Tapi dia masuk 2 ekor. Sebab apa dia buat tu? Sebab dia dah rasa dah kesan sedekah tu. Mengalir pahala. Bagi dia sponsor, lagi dia bagi duit, lagi dia bagi ni, makin banyak Allah bagi dekat dia. Betul. Kan? Nampak tabung, jangan senyum lagi. Tabung tu tak nak senyum, tabung tu nak duit. Masukkan duit. Tak mampu masuk RM1, masuk RM10. Kan? Masuk korban, tak mampu satu bahagian, ambil seekor. Macam tu lah. Iya, saya kata itu tak mampu ambil seekor, tak apalah, ambillah satu bahagian. Tak mampu, tak apalah. Pergilah dekat masjid tu, tolong-tolonglah lapar-lapar. Tak mampu juga, tolonglah timbangkan daging tu. Tak mampu juga, ambil bekas tu pergi hantar dekat rumah-rumah. Tak mampu juga, kau beratur ambil bahagian kau, berambus balik, payah sangat. Susah sangat nak suruh buat baik lah, katakan. Iya tu, kita kata tu. Nampak tak? Tu sebab apa? Hanya orang yang yakin, dia dah rasa. Macam tu lah. Macam orang pergi haji kan. Ya Allah, tak ada orang pergi haji, pergi umrah ni, balik, tak nak pergi dah. Cukuplah sekali, azab, ya Allah azab. Tak ada. Orang sakit lutut pun kalau boleh nak pergi lagi. Berseret-berseret lah. Dia siap dah duit dalam poket dia, tukang tolak tu. Door to door. Yang tukang tolak tu macam Formula 1. Dekat depan hotel tu dah ready dah, dia nak pergi dah. Okay, niat bu. Yang budak Indon tu. Niat bu. Bismillah. Sampai. Settle. Betul kan? Tapi ada yang bagus. Cuma dia siap ajar baca. Subhanallah. Siap ajar. Mana? Ya, itu sebabnya. Sebab kata kan, makna kata orang nak pergi juga lagi. Jadi insya-Allah saya pergi insya-Allah bulan 10 pergi lagi. Itu siapa nak pergi dengan saya bulan 10. Saya pergi dengan ikhlas umrah. Saya setiap kali pergi dengan cakap berbeza-beza. Dah penat sangat travel umrah ni berebut kan saya. Bagi-bagilah, lepas ni dia pula macam tu. Tapi saya customkan package saya. Dia setuju baru saya pergi dengan dia. Turun je kat Jeddah, kita masuk Taif dulu. Kita rehat, ziarah, kita duduk kat hotel yang selesa. Dan saya tentukan hotel mana. Lepas tu ziarah, lepas tu kita duduk dekat satu villa tu. Dah habis ziarah dekat Taif, satu villa yang cantik tu kita makan kibah golek. Lepas tu kita ambil gambar sampai lebam. Sebab villa tu cantik. Kenapa saya pilih villa tu? Sebab villa tu toilet dia banyak, selesa untuk kita tukar ihram, pakai kain bersih apa semua. Dekat sana tukar senang. Nak buang air senang. Lepas tu baru pergi Qadrul Manazil, kita mikot. Jadi 2 jam je jaga ihram. Lepas tu pergi sana. Harga dia 8,000 lebih. Ni anak syarikat Air Asia. Jadi kapal terbang banyak yang risau. Dalam store tu ada 10 biji ke kapal terbang. Kapal terbang tak ada yang risau, ada. Kemudian daripada Mekah ke Madinah naik bullet train, tak perlu tambah duit. Kemudian malam last ada satu lawatan Bahara Desert. Maknanya orang tak pernah pergi lagi tempat tu, cantik pada pasir tu. Kemudian malam last makan kapsashi, nasi unta, pakai pakaian ala Arab, sambil kita bincang-bincang kan, buat-buat. Lepas tu besok tu bawa balik air zam-zam. Lepas tu satu je saya pesan, sebab banyak-banyak travel saya tak kisah Air Asia ni. Korang ni masalah ni satu je, airport kau KLIA 2. Kenapa pula Ustaz? Menapak daripada turun kapal terbang tu nak pergi tempat cop pasport jauh. Oh ya ke Ustaz? Apa kau tak tahu airport kau? Jadi saya kata, satu syarat kalau kau nak aku sign, aku nak bagi dan juga wheelchair untuk semua jemaah aku. Tu saja. Setuju tak setuju? Baru dia setuju. Dia dah setuju pun saya sign. Tu kan? Jadi biarlah 2 trip, 3 trip pun bagi tu. Orang tak larat jalan. Setiap level tu saya nak. Dia kata, jauh. Saya yang muda pun tak larat. Jadi saya pesan, lepas tu satu lagi, saya tak nak jadi mutawif. Saya jadi jemaah. Sarapan sama, makan tengah hari sama, ziarah sesama, buat umrah sesama, bilik asing. Kau jangan lebih kan, nak bilik sama pula, pahal pula kan, macam tu. Tu lah cerita dia. Bulan 10, ni bukan promote tau, lebih kurang. Bulan 10 berapa bulan lah. Bulan 10 tak salah saya 18. Bulan 9
Jakarta, Bandung. Nak pergi Samsul Ubat, tu pun kosong, 30 orang aja. Yang umrah tadi 80 orang 40 ke 80. Saya tak nak ramai, takut nanti saya tak boleh nak layan jemaah. Bulan 9 pergi ke Bandung, 30 orang, RM2,200. Siap semua, hotel, tiket kereta api semua siap dengan, sebab Bandung, Jakarta ke Bandung naik kereta api Indonesia, Bu. Itu 4 hari 3 malam. Hotel semua siap, makan minum siap. Nanti tanyalah, nanti saya tak ingat tarikh. Satu lagi bulan 12. Siapa nak pergi dengan Samsul Ubat dengan harga 7,999 pergi ke Kapadokia, Turki. Nak pergi Turki. Tu nanti bagi nama cepat. Itu pun tak tertarget ramai lah. Ni pun bukan promote, lebih kurang. Apa hal boleh cerita pasal travel tu tadi? Aduh, macam pergi umrah. Mana ada orang nak pergi, dah pergi tak nak pergi lagi dah. Mesti nak pergi lagi. Kan? Sebab apa? Sebab dah rasa. Tapi orang yang tak pergi, dengar cerita, dia tak boleh bayang. Saya dulu, masa tahun 2006, saya menang pidato Perdana Islam Hadari. Zaman Pak Lah dulu. Tak macam mana saya menang, nombor 3 tu daripada Johor dapat 76 markah, Sabah tu 77 markah, Samsul Ubat 95 markah. Markah pidato saya saya bagi, dapat RM5,000 dan juga tiket umrah. Masa dapat tiket umrah tu, mak saya rupanya sebelum tu, lepas arwah abah saya meninggal, mak saya dapat pergi sekali, dia kumpul duit, dia pergi dengan satu travel, dah tutup dah travel tu. Dulu kan pergi sampai 14 hari. Dulu 14-15 hari. Lepas tu, travel tu kata ada masalah visa, tinggal 13 hari. Lepas tu 13-12. Lalas mak saya pergi 11 hari 9 malam. Orang jadi punya travel kan, 11 hari 9 malam. Mak saya macam frust lah. Tapi mak saya tak cakap sebab nak kumpul duit susah. Tapi mak saya cakap, ya Allah, kau bagilah rezeki dekat aku, ya Allah, supaya aku dapat pergi lagi. Mak saya cakap. Sebab mak saya rasa ralat tak boleh pergi. Masa tu, yang saya menang pidato Islam Hadari tu kebetulan birthday mak saya. Saya tak tahu ni apa yang mak saya pernah cakap ni. Saya tahu mak saya pergi umrah dah, pergi dah dulu. Aku niat aku nak hadiahkan kat mak aku. Saya hadiahkan mak saya. Mak saya maklum saya dengan arwah nenek saya pergi. Pergi bertiga. Masa tu mak saya cakap, mak dulu dah minta dan apa semua. Daripada 2006, saya cakap apa? Tak apa mak pergi. Ni hadiah birthday mak. Saya kata apa? Saya ni, saya ikhtiarlah cari duit sendiri nak pergi sendiri besok. Daripada 2016 sampai daripada 2016 pun boleh pergi sendiri. 10 tahun. Sepanjang 10 tahun tu saya sebut ke orang, pergilah umrah, pergilah tanah suci, pergi. Tapi hati saya tak faham apa seronok nak pergi tu. Walaupun saya kata seronok tuan-tuan, pergilah saya kata, tapi saya tak rasa. Cerita suruh orang pergi. Tapi bila saya pergi baru kita faham. Tu maksud dia tadi. Nampak tak? Jadi orang yang dah buat dia rasa. Itu sebab orang datang majlis ilmu, oh macam tu, oh macam ni, ya Allah, oh neraka macam tu, ya Allah, tak naklah aku, tak naklah mengumpat. Bila kita duduk dalam majlis ilmu dengan ustazah tu cakap, tahu tak sesungguhnya orang yang mengumpat itu, dia kata kan. Kita pun tak nak, kita cakap dalam hati kita cakap orang dalam hati terdetik, yalah aku tak naklah macam tu, ya Allah, banyak dah aku ngumpat orang ni, tak nak, dan nak mati je. Baik sekejap, keluar dari masjid buat perangai dia balik. Kan? Tapi lepas tu datang balik masjid, elok balik. Keluar buat balik. Itu sebab kena lazimkan, lama kelamaan keyakinan tu akan datang. Ya? Jadi demikian pula. Sampai mana pula tadi aku tadi? Dirawikan bahawa Nuh alaihissalam menaiki kapalnya beserta dengan semua jenis binatang dan manusia yang berpasang-pasangan sebagaimana perintah Allah. Tiba-tiba dia melihat seorang tua tidak dikenalinya berada di dalam perahunya itu. Nuh bertanya, mengapa engkau masuk? Dia berkata, aku masuk hendak menggoda hati teman-temanmu hingga hati mereka bersamaku meskipun badan mereka bersamamu. Nuh berkata, keluarlah wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau dilaknati. Iblis menjawab, dengan 5 cara akan kuhancurkan manusia. Dia kata, 3 di antaranya akan kuceritakan padamu, tapi yang 2 tidak. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh bahawa yang tidak itu kau tidak memerlukannya. Mintalah agar dia menceritakan yang 2 saja. Kemudian Nuh berkata, apa yang 2 itu? Iblis menjawab, keduanya itu tidak mendustakan dan tidak mengingkariku. Dengan keduanya ku hancurkan manusia, iaitu rakus dan hasad. Dengan hasad aku dilaknati dan direjam. Adapun rakus telah menyebabkan Adam terkeluar dari syurga, maka aku menggodanya dengan kerakusan. Maknanya tamak, tak cukup,
dia rasa tak cukup, nak juga buah khuldi tu, nak juga, dia kata kan. Macam tu lah. Tu sebab kalau kita tengok memang, ingat tak peristiwa Ma'al Hijrah kan, Nabi, macam mana puak kafir Quraisy tu boleh buat keputusan nak bunuh Nabi? Kan kafir Quraisy, kota-kota kabilah tu bermesyuarat ni, bincang ni, apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Muhammad ni dah makin dahsyat dia punya dakwah ni. Makin ramai orang memeluk Islam ni. Bahaya pada agama kita ni. Berunding dengan Muhammad, bagi duit tak nak, bagi perempuan tak nak. Kenapa kita runding dengan dia? Kita gili-gili. Tahun ni kau sembah Tuhan kami, tahun depan lepas tu kami sembah Tuhan kamu. Tahun depan kita tukar balik. Berunding dengan Nabi macam tu. Nabi kata, no way, tak boleh. Kau teruskanlah. Nabi kekal dengan prinsipnya. Tak nak, tak boleh. Kan? Jadi, biasa bincang-bincang tu, Iblis menyamar menjadi salah seorang daripada ketua kabilah. Dengan pakaian yang cantik, dengan hebat, baunya wangi. Dia kata, tak usah tangkap-tangkap Muhammad ni. Susah. Kau tangkap pun lagi besar pengaruh dia. Orang lagi kesian dengan dia. Orang lagi sokong dia. Habis macam mana? Bunuh saja Muhammad tu. Tu Iblis kata. Jadi semua setuju. Itu yang keluar tu reward tu. Siapa yang bunuh Muhammad akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Tu termasuk Surakah yang beria tu. Tetapi kuda tu bila nampak dekat dengan Nabi tersungkur tu. Nampak tak? Kuasa Allah. Kan? Jadi nak cerita selanjutnya, Syamah Ma'al Hijrah tahun depan. Jangan lupa booking tarikh. Sekarang ni setakat ni yang kosong bulan 2 tahun depan. Kan? Jadi aku masuk nombor temamu, nombor kata keluar masuk Allah, sungguhnya kau dilaknati. Iblis menjawab dengan 5. Okey, ni dah sudah tadi. Kemudian lorong lain lagi adalah kenyang makan meskipun halal. Sebab kenyang akan menguatkan syahwat sebagai pedang syaitan. Nampak? Suruh makan sampai kenyang. Itu sebab Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul? Betul kan? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita pula selagi belum kenyang jangan berhenti. Itu kita. Perjuangan belum selesai. Dia kata kan, makan. Nak pula sekarang dalam media sosial kan, yang paling tinggi sampai FYP biasanya pasal makanan. Saya tengok iklan adik saya buat sambal Samsul Debat. Ya Allah, bila tunjuk yang makan tu, bila ada orang makan krop itu memang tinggi dia punya view. Kalau tengok yang cerita dalam yang Indon yang makan, yang masak-masak tepi sungai tu, saya tengok apa dah tu, beria mak saya tengok, wah sedapnya, macam mana sedap tu kan, dia punya tu makan, lepas tu langsung kita pun pergilah ayam Pak Gembus dekat depan tu kan, makan. Ya Allah, berdarah telinga dia pedih macam tu lah. Hati-hati ya. Kita bila tengok dalam media sosial, nampak konten pasal makanan, jom ramai-ramai pastikan halal dia dulu. Tu kena hati-hati. Kadang-kadang ada satu syarikat ni, ada satu company ni, dia buat makanan daripada berasaskan daging bakar ni semualah, steak ni semualah. Tingkat atas halal, tingkat bawah non halal. Jadi kita pun naiklah atas yang halal. Walau dapur kongsi. Macam ada tu. Tu sebabnya kalau segi pensijilan halal takkan dapat sebenarnya. Tu ada sekali tu saya pergi makan dekat satu kedai, memang sedap lah, daging bakar ada dekat Mid Valley dululah. Dekat Mid Valley ada satu tu. Tapi saya tanya, ni halal ke tak? Keluar tukang masak tu, dia tak display dia punya logo halal tu, tapi bila kita tanya baru dia buat keluar, dia tunjukkan. Dia tunjukkan, oh ada punya halal. Lain kali display lah biar orang tahu. Makan dekat restoran Chinese Muslim kan banyak sekarang ni. Chinese Muslim kan. Zaharah Tan kan, Zalina Yo. Contohlah kan, janji dia bunyi kan. Kita pun pergilah. Pergi. Jadi mak saya dengan makcik saya tu pergi ke dapur tengok tukang masak tu. Betul, tukang masak ada Melayu, Islam, betul. Ada. Lain kali kau display, dia pun display senarai nama tukang masak, tukang bancuh semua ada. Ada satu kat Kuala Pilah, viral. Banyak tempat lah, bukan Kuala Pilah, ada banyak tempat. Toke dia Cina yang jaga cashier, yang lain semua Melayu. Tukang masaknya, tukang apanya, apa semua Melayu. Macam mana tu? Boleh tak? Boleh. Tapi kalau ada pilihan, pilihlah yang halal. Yang tak masuk yang Melayu Islam, sebab dia bayar zakat. Itu beza. Contohlah kan. Tapi sadap boleh tak makan, boleh, tak ada masalah, tak ada jadi haram kita makan. Sebab orang Melayu masak, dia pun beli barang, dia pun masak semua kan. Tak ada masalah. Kan?
Kemudian telah dirawikan bahawa Yahya AS nampak Iblis membawa penjerat, lalu Yahya bertanya, "Ya Iblis, penjerat apa itu?" Iblis berkata, "Inilah syahwatku pakai menjerat manusia." Nabi Yahya bertanya, "Adakah aku akan dijerat?" Iblis menjawab, "Jika kamu kenyang, ku beratkan kau dari solat dan zikir." Nampak? Jerat ni tadi akan beratkan orang tu daripada solat dan zikir. Nabi Yahya bertanya lagi, "Adakah selain dari itu?" Iblis menjawab, "Tidak." Lalu Nabi Yahya berkata, "Kerana Allah semata, perutku takkan ku penuhi makanan selamanya." Iblis juga berkata, "Demi Allah, aku akan menggoda manusia di sepanjang hayatnya." Pasal makan. Ni grup ni, ada yang datang naik kereta sesama. Dia dah bincang dah. Lepaskan kita nak lepak minum kat mana? Dia dah ada dah pot dia. Kan? Ada kat tu restoran tu asam pedas memang power gila, baru buka. Ada kata kan? Ada kadang kakak aku ni semua. Tak adalah salah dia pergi makan. Tapi jangan sampai kita berat nak solat dengan ini. Beringat tu makan. Kena makan sampai tak sedar ni. Tak sedar. Tak sedar. Sedap gila. Dia kata kan. Itu sebabnya kadang-kadang. Kenapa kita? Niat tu penting. Peristiwa hijrah mengajar kita tentang niat. Aku makan ni, nak buat rasa-rasa. Kan? Kita nak makan ni, nak rasa-rasa. Nak rasa nikmat. Nikmat Allah, rezeki Allah bagi. Tak masalah. Makanlah. Perbetulkan niat kita. Aku nak makan ni. Aku kalau boleh target 3 pinggan ni asam pedas. Segala binatang aku nak makan. Binatang, asam pedas, ikan siakap, ikan jenahak, ikan merah, semua dia ordernya. Ikan pari. Nampak tu? Nampak? Macam saya pergi Lipis lah. Saya memang tak boleh kawal lah kalau pergi Lipis tu. Pergi Lipis, pergi patin steam azmi tu, baung, patin, kerai. Kerai tu dia goreng garing. Mengeletek nyawa dia sadap. Macam tu lah. Tapi makan jangan sampai kita tak boleh buat apa dah. Jangan. Kan? Nikmati rasa tu, tak ada masalah. Biasanya hilang selera makan lepas tu waktu bayar. Memang. Sebab mahal betul. Tengok orang tu pergi Langkawi, nak ikan pertunjukan, ambil kau beribu ikan siakap tu. Baru tahu kan macam mana nak makan punya pasal. Nak buat macam mana ikan tu menjadi mahal kan. Sebab lepas tu orang semua tanya, ni siakap biasa ke siakap pertunjukan? Orang tanya dah kan. Nak makan, boleh makan, tapi jangan sampai kita lupa diri kita, sampai beratkan diri kita. Nak kuruskan badan, kenapa? Tu niat juga. Aku nak kuruskan badan sebab supaya ringan beribadah. Aku ringankan badan ni sebab aku nak kuruskan badan ni sebab aku nak lawa. Tak payah. Kalau muka dah makan takat tu je lah muka kau. Tak payah nak lawa-lawa sangat. Lawa tu minta maaf, bukan saya cakap apa. Lawa tu subjektif. Apa tak? Kat orang ni lawa, kat kita tak lawa pun. Beg tu cantik sangat kat seorang. Suka sangat kau beg ni. Aku suka buat collection. Kan? Tapi kat orang ni, apalah kau pakai lagi kopai tu. Kopai sebut dia. Tu tak kopai ni. Orang ni 9 faham lah tu. Kopai tu beg biasa je. Kan? Ingat tak beg jahit makin yang gambar kunci tu? Yang terkeluar pembaris jahit tu. Ingat tak? Ingat tak kita? Ingat tak? Ingat yang warna merah, warna biru. Itulah saya ni itulah tua sangat dah rasanya. Kan saya ingat lagi beg tu. Yalah. Pada dia lawa sangat dah. Jadi trend pula sekarang ni. Contoh kan. Dulu beg tu dia bila dia ambil balik kan. Dulu seluar kan bawah besar. Lepas tu kecil pula. Lepas tu tahun 90-an dia naik balik. Siap berlipat bawah, siap dengan besi belakang, buckle, ada buckle belakang tu. Nampak? Lepas tu sekarang ni dah mula mengecil balik. Dulu ada lipat tengah, ada cikang. Sekarang dah tak ada cikang pula, plain je. Dia jadi balik. Dia kejap ada, kejap tak ada. Ingat tak zaman dulu tudung macam mana? Belang-belang, ikat kat tengkuk. Kan? Lepas tu ada tudung yang berkilat tu, lepas tu ada macam sanggul pengakap tu. Itulah apa nama tu yang tarik ke atas tu, bersusun atas lemari tu. Ya, dulu orang dulu pakai, orang Brunei rajin pakai tu. Nak zaman berubah kan. Itulah dia. Cerita dia macam-macam lah kan, orang jadikan trend kan. Jadi ada pelorong iblis yang lain ialah suka berhias. Baru cerita. Suka berhias pada pakaian dan rumah oleh perempuan. Kan? Syaitan selalu menghasut orang untuk hingga dia
kerugian umurnya dan takkan sedar sampai mati bahawa dia di jalan syaitan mengikuti hawa nafsu berakibat buruk. Wa na'udzubillah. Beli baju, tempah. Yang terbaru ada Cigaro CGO Cotton. Samsul Debat tak lama lagi akan keluar dekat Plaza Masalam. Cantik. Satu family boleh pakai. Betul, dia ada saiz daripada besar sampai kecil. Kan? Tapi masalahnya baju ni bila kita beli dalam malam ni dah penuh dah. Beli lagi. Sumbatkan lagi. Bagi kat orang tak. Mati kita. Baju-baju tu akan bersuara. Dia beli aku ya Allah, tapi dia tak pakai ya Allah. Kenapa tak bagi kat orang? Dia kedekut ya Allah. Dia tahu dalam hati kita. Pakaian tu tahu hati kita tak bagi orang kenapa. Jadi insya-Allah sikit hari lagi saya akan buat pre-love sale dengan harga serendah RM5 untuk baju-baju lama Samsul Debat. Saya tengok dulu saya simpan sebab saya yakin saya mampu kembali kepada L tu. Tapi saya rasa saya tak mampu. Kan? Makin lebar pula rasanya. Hari tu triple dah turun double dah, tapi nak turun L tu ya Allah susah betul. Aduh, macam mana taknya? Masjid Ibn Abbas kadang-kadang macam-macam makan siapnya. Aduh, hai, makan dululah, minum dulu kadang katanya. Tapi hari ni saya tak nak, saya ada banyak kerja lain nak buat. Tapi macam itulah. Tengok berhias, buat rumah macam-macam, tambah, buat dapur, buat ni. Tapi pesan ke anak-anak kita, buat rumah lawa-lawa tapi jangan tak buat tempat solat. Pesan kat dia. Renovate, ubah suai rumah, buat biar ada portion duit tu keluar untuk buat ruang solat. Biar ada saham tu besok kita buat. Ini datang semayang kat rumah, nak tumpang solat boleh? Ada belakang di bilik solat. Masuklah dalam tu. Dalam tu dah siap tempat wuduknya, siap telekongnya dah, siap kitab apa Quran semua dah ada dalam tu. Tasbih, kopiah, kain plekat semua ada dalam tu. Nak semayang tu masuk boleh-boleh, sini boleh, tu sejadah ada, ni sini boleh, ngadap kiblat sini. Sini kan? Sini. Dia pun tak tahu kiblat mana. Betul, sebab kita tak tahu tau, kita tak perasan. Macam contoh malam kan, malam kita tidur, ya Allah malam ni aku nak tahajud lah. Kita pun bangun, pergi berjalan, pergi ke bilik solat tu. Setiap langkah tu ada pahala. Ini tak. Kalau kita tengok pattern pemaju sekarang yang kebanyakannya bukan Melayu Islam. Bila buat rumah dia dah buat kelok tu dekat dinding tu boleh lekuk macam ni. Ni kepala katil, dah tahu dah. Kat sini letak wardrobe. Sini dah letak katil, wardrobe sudah ni semayang mana? Depan jamban. Perasan tak? Cuba tengok kadang. Depan toilet semayang. Alah. Kan? Lepas tu kena pula tak flush. Hilang khusyuk semayang. Bau apalah ni kan? Contoh. Jadi maknanya tu yang kadang orang ambil ringan. Duit kau boleh buat posh, kau boleh buat bilik untuk bilik nak buat kerja, bilik study boleh buat. Kenapa surau tak boleh buat? Kan musalla, tempat solat kita tak buat. Tu kadang-kadang kesilapan orang sekarang, kan? Nampak tu. Dia berhias, nampak tu. Kemudian sampai di kerugian umurnya takkan sedar sampai mati bahawa dia di jalan syaitan mengikuti hawa nafsu yang berakibat buruk. Buat rumah, buat ini. Sudahnya rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Saya tengok ni yang datang kat sini kebanyakan balik rumah dah besar-besar dah. Bilik tak ada orang kadang-kadang. Nak pula suami pun dah tak ada. Dia seorang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Pangkat tinggi, arifnya tak ada. Semua tak pandai, tak tahu. Macam mana menjadi menteri? Contoh. Ni saya cerita Zimbabwe ni, bukan Malaysia. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Nampak tak? Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati pun dah tak ada. Dulu teman sejati macam mana? Engkau ni sakit, tak pernah kau cakap dengan aku. Kalau kau anggap aku kawan aku, kenapa kau tak cakap kau sakit? Aku ni bukan kawan kau ke? Oh dulu macam tu kawan.
Kau sampai hati kau kan, sakit kau tanggung seseorang. Aku ni bukan kawan kau. Dah lah, kau jangan cakap dengan aku. Kata. Sambil tu dipicit tangan kawan dia kan. Kau nak pakai duit, kenapa kau tak cakap dengan aku? Susah sangat kau nak cakap. Berapa kau nak pakai? 2,000. 2,000. Nah, ambil 100. 100 dia bagi pun. Bukan banyak pun dia bagi. Kan? Ya. Ya, teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Makin tak tenteram jiwa. Duit banyak, hati tak tenteram. Mak tak? Ya. Macam itulah keadaan manusia sekarang. Belajar semakin mudah. Tengok YouTube, TikTok, media sosial, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ya sekarang. Sian. Sebab saya kata, saya pesan selalu bila saya camahkan, kata, tuan-tuan jangan datang time Samsul Debat aja. Samsul Debat ni ilmu dia tak tinggi mana. Walaupun dia belajar law ke apa semua, tetapi bidang yang kalau ikutkan yang paling tinggi hebat ilmu, setiap hari Senin sampai Jumaat tu tuan-tuan datanglah. Guru-guru takmir tu mendalam ilmu dia. Samsul Debat ni ada peluang kalau tak ada cuti memang akan pergi. Nak dengar sangat dia mengajar. Iya, pergi. Samsul Debat ni bagi ni tarikan untuk orang nak mula nak bagi sparkle. Boleh orang kata apa? Percikkan itu dapat. Oh, seronok lah majlis ilmu ni nak datang lagi. Itu je Samsul Debat ni sebenarnya. Iya. Kan? Hari ni ramai, penuh. Saya tengok 15,000 tak kurang ni sekarang. Malah lepas tu termasuk yang lalu lalang tu masih kira. Macam tu lah tuan-tuan. Sedangkan tamak juga merupakan lorong iblis. Tamak. Safwan bin Salim telah meriwayatkan bahawa iblis menjelma sebagai Abdullah bin Hanzalah. Safwan menegurnya, hai Ibnu Hanzalah, peliharalah apa yang ku ajarkan padamu. Ibnu Hanzalah menjawab, aku tidak memerlukannya. Safwan berkata, ya Hanzalah, fikirlah. Jika baik, ambillah. Jika tidak, buang saja. Janganlah kamu meminta kepada selain Allah. Lihatlah bagaimana ketika engkau marah. Sesungguhnya aku memilikimu ketika engkau marah. Nampak? Kan? Demikian pula sifat tergesa-gesa, termasuk orang syaitan. Kelang kabut itu juga. Cepatlah, jomlah. Tak apa ni. Ada je benda. Jom. Cepatlah. Ada benda. Tergesa-gesa. Sabar. 5 perkara kena ada dalam diri kita. Selamat dunia akhirat. Yang pertama. Sebut pertama yang memang salinnya. Saya tahu dah. Yang pertama. Yang pertama adalah saja cerita tu. Yang pertama. Geram yang aku nak nyalin ni. Cepatlah. Jangan tergesa-gesa. Ada 5 perkara kalau nak selamat dunia akhirat. Yang pertama, ada 5 perkara kalau nak selamat dunia akhirat. Dia dah mula tak sabar dah. Memanglah. Yang pertama, sabar.